Yo, salam sejahtera tuan-tuan dan puan. Selamat datang ke saluran Huago. Huago Channel. Sila subscribe ke Huago Channel sekiranya anda belum subscribe. Dan sila buka loceng di sebelah supaya anda akan menerima notifikasi daripada YouTube apabila saya postkan video baru saya pada masa akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan, sila subscribe sekarang. Dan kita tengok berita hangat hari ini sekarang juga. Ya. Artikel ini daripada Syahabuddin Husin yang bertajuk Muhyiddin kini lebih teruk dibenci berbanding Najib sebelum ini. Jom kita tengok. Hari demi hari yang berlalu, Muhyiddin Yassin kini bukannya makin disukai, tetapi nampaknya semakin dibenci dan dihaburkan kata-kata nista terhadapnya. Jika selepas pembentangan Belanjawan 2021 Jumaat lalu, beliau lebih teruk dikecam daripada Menteri Kewangan Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz sendiri, terutama berkaitan isu KWSP dan moratorium pinjaman bank. Semalam pula ketika muncul dalam wawancara Asrul Awani, keadaannya jauh lebih parah lagi. Dalam semua platform media sosial yang berkongsi siaran langsung tersebut, boleh dikatakan lebih 90% yang memberi komen telah meluahkan kata-kata kecaman, kebencian dan nistaan terhadapnya. Malah, dalam Facebook Muhyiddin sendiri yang turut berkongsi wawancara itu, ia penuh dengan komen-komen yang bernanda kebencian dan gambaran meluat kepadanya. Di laman Facebook, beberapa penyokong Muhyiddin yang cuba memuji Perdana Menteri berikutan wawancara tersebut turut dijadikan sasaran kecaman netizen dengan kata-kata makian dan serangan. Terus, pendek kata, apa saja berkaitan Muhyiddin sekarang ini, lebih banyak atau lebih 90% akan dibalas dengan nada kebencian berbanding suka kepadanya. Baru 8 bulan jadi Perdana Menteri, kenapa keadaan ini berlaku? Tidak dinafikan, semua keadaan ini bermula dengan kedudukan Muhyiddin sendiri yang naik jadi Perdana Menteri melalui jalan pengkhianatan atau pintu belakang dan bukan melalui pilihan raya. Pada mulanya, hanya penyokong Pakatan Harapan yang banyak mengkritik dan membalunnya, tetapi lama-kelamaan ia merebak kepada rakyat biasa, mereka yang berkecuali dan penyokong Perikatan Nasional sendiri, khususnya daripada UMNO. Selain daripada tindakan dan pendekatannya sendiri yang menyumbang ke arah itu, ia kemudian diperkukuhkan lagi apabila beliau sendiri sebagai Perdana Menteri dilihat tidak mesra kepada kehendak rakyat, terutama dalam isu pengeluaran akaun 1 KWSP berjumlah RM10,000 dan lanjutan moratorium pinjaman bank di ketika PKPB terus dipanjangkan lagi tempohnya. Satu dua perkara lagi yang dilakukannya sebelum itu seperti melindungi Azmin Ali dan dikatakan hanya mendengar nasihat beberapa menteri serta orang kanan di sekelilingnya. Kata-kata tidak berpolitik di musim PKP hanya ungkapan tak serupa bikin, menekan serta membuli rakan sendiri iaitu UMNO, memberi peruntukan besar untuk unit propaganda jasa. Semua itu secara tidak langsung telah menambahkan lagi kebencian rakyat terhadap Muhyiddin yang sejak dalam UMNO lagi memang diketahui tidak mesra alam sejuk dan lebih banyak masam daripada senyum yang dipapar di wajahnya. Jika Najib Razak sebelum pilihan raya umum 14 begitu dibenci oleh rakyat dan netizen, kebencian mereka terhadap Muhyiddin sekarang ini jika diteliti jauh lebih parah daripada itu. Najib sekurang-kurangnya dibenci ke tahap itu setelah 8 tahun menjadi Perdana Menteri, namun Muhyiddin menerima keadaan yang sama hanya dalam 8 bulan saja tempohnya. Apa mesti Muhyiddin lakukan sekarang?
Muhyiddin boleh saja mengabaikan semua luahan hati netizen itu, tetapi suatu perkara yang harus disedarinya ialah jika Najib yang lebih kuat kedudukannya pun boleh dijatuhkan oleh suara keramat rakyat, tentu tidak mustahil beliau yang berada di dahan rapuh sekarang ini untuk ditumbangkan sama. Hanya masa dan ketika saja lagi belum tiba, tetapi ibarat durian yang sudah masak, lambat atau cepat, Muhyiddin tetap akan ke tanah akhirnya. Untuk itu, jika beliau ada masa meneliti komen-komen netizen terhadapnya atau isterinya sendiri menyampaikan perkara itu kepadanya, keinsafan dan penyesalan pasti menepa ke lubuk jiwanya sekarang. Apa guna jadi ketua jika hanya 10% saja yang ternampak suka? Yang terbaik ialah beliau memilih jalan sejahtera seperti Pak Lah dahulu yang cepat-cepat berhenti sebelum kebencian makin melaut terhadapnya. Apalagi jika menjadi Perdana Menteri melalui jalan pengkhianatan, lebih terpuji jika segera kembali ke pangkal jalan dan mengembalikan hak itu kepada yang berhak dan sepatutnya. Artikel ini share oleh Syabrin.com. Ya, tuan-tuan dan puan, sekian sajalah video kali ini dan kita akan jumpa pada video akan datang tentang perkembangan politik semasa di negara kita. Untuk ini, jangan lupa subscribe ke channel saya. Sekian. Terima kasih. Jumpa lagi.